Assalamualaikum dan selamat malam. Apa khabar semua? Hari ni kita nak buat soft toys, something simple. Kita tak menjahit banyak. Adalah sikit menjahit tapi tak banyak. Okey. Seperti biasa, jangan lupa share. Okey, diharap anda di luar sana sihat hendaknya. So, jangan lupa kawan-kawan share apa yang kita nak ajar. Malam ni saya nak ajar kemahiran sikit dan saya nak mengajar sedikit tentang free marketing. Apakah itu? Tapi sebelum saya berbicara atau start, saya nak share dulu seperti biasa. Jangan lupa you all tolong share supaya ia memberi manfaat kepada kawan-kawan kita di luar sana. Okey, sekejap. Bagi saya 2 minit untuk kita buat perkongsian live pada malam ini. Okey, ada yang minggu lepas kata tak berapa sihat. Minggu lepas kita ada sponsor iaitu tudung. Minggu ni sponsor, bukan sponsor tudung. Ni tudung sendiri. Tapi saya nak berkongsi tentang sesuatu. Tentang usahawan kita juga di Malaysia. Okey, sekejap. Boleh share. Hello kawan-kawan. Sekejap ya. Kita nak buat soft toys malam ni dengan menggunakan t-shirt ataupun yelah baju anak-anak kita ni kan kadang-kadang kualiti ataupun material dia masih elok, nak buang sayang. So apa kata kita buat soft toys daripada t-shirt? Okay, jom kita share kawan-kawan. Lagi banyak you all share, lagi banyak kita berkongsi, lagi banyak kita boleh dapat pahala dengan berkongsi. Okay. Alright, kita dah share live kita pada malam ini. Okay, kalau ada sesiapa yang nak tanya soalan ataupun ada pertanyaan tentang keusahawanan ataupun pertanyaan tentang kemahiran ataupun soft toys yang kita akan buat malam ni, you all boleh share dengan boleh letak di komen dan juga boleh tanya kami dan sama ada saya ataupun pihak admin akan menjawab persoalan anda. Okey. Okey, kita akan masuk ke topik kita yang pertama pada hari ini, tapi sebelum tu share jangan lupa. Terima kasih kepada anda di luar sana. Okey, saya nak bercerita tentang marketing, okey. Bila kita post barang, biasanya kita post barang saja. Kita terlepas pandang pada benda-benda yang kita rasa kita boleh buat. Tapi kita tak buat. Okey, ni saya bercakap tentang mereka founder produk ataupun mereka yang bukan apa tu dipanggil bukan ambil produk orang. Boleh juga kalau you all nak ambil produk orang dan masukkan tentang perniagaan anda. Okey, saya nak beritahu sesuatu. Okey, contohlah apa yang kita buat, kita nak post barang ataupun produk kita kepada customer. Jangan lupa masukkan you all punya business card ataupun masukkan you all punya company ataupun you all punya business punya details. Maksud saya mungkin you all punya FB, IG, buatlah macam a small card ataupun saya ada beberapa contoh yang usahawan mereka buat untuk walaupun orang kata walaupun kawan, walaupun kita kenal, tapi kadang-kadang bila kita dah biasa dengan benda-benda macam tu, automatically kita akan buat kepada customer dan juga mereka yang order barang dengan kita. Okey, dengan saya pada malam ini, okey, ini adalah salah satu parcel, terbalik ya.
Ni adalah salah satu parcel yang saya terima daripada sahabat saya. Saya memang mengenali beliau, tapi untuk syarikat dia ataupun untuk company ataupun bisnes dia, dia nak memperkenalkan juga. Ni adalah plastik biasa, plastik yang untuk postage, tapi apa yang dia buat adalah dia meletakkan dia punya stiker pada packaging tu ataupun pada plastik tu. Okay, bila dia letak stiker, automatically saya tahu barang saya daripada, okay, contohnya begini Okay, ini adalah daripada agak-agak nyonya. So bila parcel sampai, saya tahu ini adalah daripada beliau. So apa yang beliau letak di dalam di dalam parcel ini selain daripada barang ataupun produk beliau. Agak-agak nyonya adalah sebuah satu perniagaan di mana dia buat paste, pelbagai paste. Saya pun ada keluarkan video di YouTube bercerita tentang paste yang mudah. Yang saya nak cerita bukan paste yang mudah. Yang saya nak cerita adalah marketing yang beliau lakukan ataupun syarikat ini lakukan supaya kita akan sentiasa ingat pada produk. Okey, saya dah buka parcel ni. Apa yang ada dalam parcel ni adalah ini produknya lah. Okay, this is the product. Ada 3. Masa tu saya beli 3. Saya beli produk beliau. Okay, 2 dan 3. Okay, ini produk beliau. Okay. Dalam pada masa yang sama, memang produk kita order sampai. At the same time, dia bagi saya business card. Okay, saya tak sangka bukan apa. Sebab apa? Automatically bila kita tengok, oh dia pun bagi business card. Dulu mungkin saya tahu dia jual paste. Tapi dengan kad mungkin di kad anda boleh juga tulis perniagaan lain. Kalau dia buat paste, mungkin dia ada buat catering. So dekat situ saya boleh dapat tahu lah, cakap okay, selain pada dia buat paste untuk memasak di rumah, beliau juga ada buat catering. So saya tahulah maknanya bisnes dia bukan hanya satu. So anda pastikan, you all post barang kepada customer, pastikan ada business card. Just a simple business card ataupun call card. Dekat sini you all boleh letak Facebook, official bukan personal. Kalau boleh you all berniaga ataupun you all jual produk, gunalah page ataupun sekarang ni dipanggil business suite. Okay. Sebab apa? Banyak kelebihan bila kita menggunakan page berbanding dengan personal. Okay, selain pada tu boleh taruh Facebook, boleh taruh phone number, itu yang penting. Call to action adalah phone number ataupun email. Boleh letak email, boleh letak Instagram ataupun you all kalau ada nak berkongsi resepi masakan melalui TikTok pun boleh, you all letaklah apa details yang perlu untuk mereka dapatkan anda di social media. Okay, alright. So pada kawan saya yang pertama, apa yang dibuat free marketing adalah meletakkan business card. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita masuk kita punya craft kita pada hari ini Okey, yang ini adalah dia beri saya dalam envelope untuk parcel tu. Tapi cuma envelope dia saya dah terbuang. So dia masukkan dia punya produk yang saya order daripada beliau ini adalah rawatan alternatif homopati. So instead of dia hantar hanya remedy tu ataupun ubat tu, dia menghantar kenyataan ataupun selain daripada produk untuk saya mengenali lebih lanjut tentang homopati, sebab saya tak tahu apa itu homopati. So dalam parcel bila you hantar kepada customer, bila you hantar homopati ni adalah sesuatu baru pada saya. Mungkin orang lain dah pernah pakai, tapi bagi saya dia adalah sesuatu yang baru. So untuk awareness, apa yang dia lakukan adalah dia beri saya pamphlet. Okay, ini adalah pamphlet tentang produk beliau. Okay, so daripada saya tak tahu apa itu homopati, tapi saya nak mendapatkan rawatan alternatif. Contohnya macam, ingat tak beberapa minggu lalu saya kena migraine, lebih daripada 3 hari, 4 hari, rasanya dekat seminggu saya kena migraine. So saya menggunakan perkhidmatan beliau lah.
So apa yang dia letak dalam parcel itu selain daripada, okay saya nak tunjuk ini adalah produk beliau. Okay, this is the product. Dia letak produk, selain pada letak produk, Allah orang kata terkontang-konting dia saja kan. Selain daripada dia letak produk sahaja, dia letak brochure tentang remedy itu, tentang homopati. Selain pada tu, okay, dia letak bil. Sebab benda ni wajib kita kalau dalam perniagaan mesti ada bil. Okey, ini saya tak cerita lagi apakah yang perlu ada dalam bil bila anda buat perniagaan. Okey, lepas tu apa yang diberi kepada saya adalah appointment card. Okey, dalam bidang alternatif pun dia lebih kurang macam doktor jugalah dia. Ni ada appointment card. So appointment saya ada pada 17 hari bulan 3. So insyaAllah saya akan merujuk kepada beliau lah. Selain daripada tu, instead of dia bagi business card ataupun call card, dia bagi saya, nampak? Kalender. Kita dah lama tak dapat pocket calendar ni, tapi Sophia Homopati Center ni dia beri kalender bukan satu tapi ada 3 kalender sebagai salah satu ejen untuk ejen promosi produk beliau. Automatically kita akan ambil kalender ni, kita akan masuk dalam wallet kita. Satu masuk dalam wallet, satu masuk dalam diary, satu masuk celah-celah mana yang rasa yang you all nak bubur. Celah handbag ke? Okay, celah bag ke? Celah note ke? So, bila kita nak tengok kalender, selain daripada kita tengok handphone yes satu ni. Lagi satu, kadang-kadang ada setengah orang yang dia kurang suka kepada digital. Dia nak yang fizikal, nak juga pegang kalender. So ini adalah satu alternatif yang syarikat ni buat. Dia bagi kalender kepada pelanggan. Okay, kenapa tak you all buat sesuatu yang boleh mengingatkan pelanggan? Sebab apa? Bukan dapat produk saja tapi dapat extra ilmu tentang produk yang you all beli. Okay, itu adalah yang kedua. Okay, jangan lupa kalau produk anda rasa macam ia masih baru di pasaran ataupun anda ingin memperkenalkan produk anda, bila orang beli letak produk anda, you all letaklah cerita ataupun flyers tentang syarikat anda. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya dapat, okey sebentar saya simpan sini dulu. Apa yang saya dapat daripada orang kata bila buat marketing, kita nak mempromot barang kita, saya suka bagi hadiah. Okey, bila contohnya jika ada agensi ataupun mana-mana badan ataupun mana-mana kerajaan yang dia nak buat program, contohnya untuk cabutan bertuah, mungkin buat program bengkel dan mereka memerlukan hadiah untuk peserta. So saya suka bagi barang. Yang saya dapat antaranya adalah produk ni. Okay, ini adalah produk dari Pak Chips, dan ni adalah usahawan KPDN HEP dan juga usahawan Rizda. Apa yang saya suka tentang produk ni, ni adalah orang kata free marketing, dan jangan lupa letak sedikit bajet kalau you all nak bagi banyak-banyak. Letak dalam kotak. Kotak ni beli murah aja. So you all taruh stiker you all, pastikan buat stiker. Kalau ada stiker letak dalam kotak. Kalau you all nak buat kotak untuk company you all pun boleh. Yang ini saya bercerita tentang zero cost ataupun bajet yang tak berapa ramai sangatlah. Okay, apa yang Pak Chips buat, dia bubur dalam kotak biasa ni. Okay, tapi dalam dia best. Dia letaklah, ni saya tunjuk Ini adalah usahawan Rizda So ni adalah antara produk-produk yang diletakkan. Okay, di sini ada 3 produk daripada mereka, iaitu ada kerepek pumpkin. Ini lain daripada yang lain. Ini adalah jackfruit nangka, cepedak, nangka.
Nangka dan lagi satu adalah pisang. Pisang tak ada dengan saya hari ini, tapi apa yang saya nak mengatakan bahawa kadang-kadang packaging yang menarik boleh menarik pelanggan. Okay, sebelum kita nak orang kata nak invest kepada sesuatu yang besar ataupun invest sesuatu kepada yang memerlukan modal yang tinggi, so pastikan you all gunakan produk ataupun marketing, corak marketing yang percuma macam saya katakan tadi. Kalau you all pergi post barang, contohnya lah orang order tudung, lepas tu dekat dalam parcel tu masukkan ataupun selitkan you all punya business card ataupun flyers supaya pelanggan tu dia aware yang bahawa syarikat you all benar-benar buat bisnes dan juga macam orang kata memang adalah apa orang kata serius dalam perniagaan. Okay, alright, itu adalah sedikit perkongsian daripada saya. Dan lagi satu, ada yang bertanya, bila saya buat live, macam mana saya boleh bercakap tanpa henti dalam masa 1 jam sambil buat. Antara perkara yang saya buat adalah of course practice. You need to practice. Second, you need to know what is your content. Apa yang ingin anda sampaikan kepada mereka di luar sana. Macam malam ni, macam setiap hari Rabu dan juga hari Ahad, saya akan berkongsi tentang halo Kak Ida, selamat malam. Okay, apa yang berkongsi tentang seni jahitan manik dan juga craft tangan. Sebenarnya banyak craft saya nak berkongsi, tapi memandangkan apa orang kata kalau menggunakan mesin yang terlampau besar sangat ke, mesin jahit ke, saya kurang guna sebab spacing agak limited di sini. Perkongsian saya tentang craft tangan daripada bahan buangan, saya berkongsi kepada anda secara percuma dan tiada charge. Siapa nak ikut yang ikut dipersilakan, siapa yang sekadar nak mendengar saya bebel pun boleh, tak jadi masalah. Tapi apa yang saya ajar pada malam ini ataupun live saya merupakan benda yang you all boleh buat mendatangkan atau menjana ekonomi kepada diri anda, keluarga ataupun masyarakat. Dan selain daripada itu, aktiviti ini boleh digunakan bersama anak-anak, boleh dimanfaatkan bersama staff, mungkin rakan-rakan dan juga perniagaan anda. Okay, selain daripada itu, jangan lupa post projek ataupun produk anda di dalam Facebook. Kalau rajin, buatlah FB Live. Sebab apa? Bila you all buat FB Live macam saya malam ni, engagement kepada audience dengan audience lebih tinggi berbanding dengan kalau you all post gambar. Sekarang ni ramai nak video. Ni lagi live video bersama anda. So kalau you all nak komen, kalau ada yang saya tersalah cakap ke apa, saya mohon maaf. Okay, selain pada Facebook, di Instagram juga you all boleh buat write up, tapi dalam Instagram tak berapa banyak sangat lah buat write up. Dan jangan lupa gunakan tools yang ada, antaranya adalah story, IG story tu di dalam masa 24 jam. So you all gunakanlah dan jangan lupa hashtag. Okay, alright, itu sekadar perkongsian daripada saya untuk anda tentang digital. Kadang-kadang saya tak cerita tentang free marketing ni ataupun tentang keusahawanan, tapi malam ni saya berkongsi sedikit sebab saya rasa rugi kalau saya tak kongsi dengan you all. Kalau you all post barang, pastikan letak name card ataupun letakkan brochure anda. Sebenarnya banyak lagi nak cerita ni, tapi tak apa. Malam ni kita nak buat soft toys. Okay, berbalik kepada cerita soft toys kita. Okay, kita nak buka kepada kamera kita bahan apa yang kita akan gunakan pada malam ini. Okay, saya akan menggunakan t-shirt ataupun shirt jenis kain yang boleh yang terpakai ataupun dah kecil, dah tak muat, tapi kualiti kain masih elok. You all boleh gunakan. Malam ni saya nak tunjuk daripada dibuang, baik dibuat sesuatu. Okay, alright. So apa ada dengan saya adalah satu singlet lah. Saya buat inilah sebab singlet ni berwarna pink ke peach ke lebih kurang lah dalam kamera dia lain sikit. Okay, so saya memerlukan satu t-shirt, you all boleh guna t-shirt ataupun shirt. Ini saya gunakan singlet.
Okay, seperti biasa gunting tentulah ada kalau kita buat craft kan. Nama ni jarum dengan benang. Okay, ini saya dah siap-siapkan dah. Alright, so kita ada gunting. Gunting pula, getah. Okay, ini adalah getah. Kita ada beberapa getah. Okay, malam ni kita kurang menjahit sikit lah. Okay, dan seperti biasa manik. Setiap craft saya pastinya ada manik. Kena ada manik wajib. Kata pun Ratu Manik kan. Kenalah ada manik. Dan juga ini adalah, ingat tak saya ajar bunga-bunga ni, dan alhamdulillah saya rasa berbangga sangat walaupun saya berkongsi secara di Facebook, tidak berjumpa secara secara offline. Saya berbangga sebab ramai yang melihat ataupun yang bersama saya ketika saya buat bunga labuci, sequins and labuci ni, you all ataupun mereka dah boleh menjana pendapatan dengan berjualan dengan benda ni. Okay, ada yang saya katakan ada satu hari tu saya pergi ke salah sebuah kedai tu menjual sebiji benda ni RM2 10 sen. So dalam tu dia letak 4. So kat 4 kalau dia letak 4 kat situ saja dah RM8.40. Nampak tak? Padahal you all menggunakan barang-barang ni semua tak sampai 50 sen. RM1 lah saya kata. Okay, termasuk tenaga sikit. RM1 je. Rasa tak sampai 50 sen kot sebab barang-barang ni kita pakai sikit je. Tak banyak. Dalam paket tu banyak. Okay, so itu juga boleh mendatangkan sumber kewangan. Alright, so kita pergi kepada kita punya ni. Malam ni saya memilih untuk buat sotong. Kita ada octopus malam ni dengan baju terpakai. Okay, satu lagi bahan yang sangat penting untuk kita membuatkan toys kita jadi lembut, iaitu cotton kapas ataupun polyester. You all boleh gunakan, tapi malam ni saya akan guna kapas. Okay, kapas saya tak dapat. Okay, dia di dalam ni saya tak dapat keluarkan sebab dia agak berterbangan. So nanti bila masa kita nak isikan kita punya toys dengan kapas, nanti kita akan tunjukkan. Tapi sebelum tu, apa yang kita akan buat, you all concentrate pada kita punya craft pada malam ini. Ni mudah aja, anak-anak pun boleh buat. Tapi masa gunting tu, you all tolong ni lah. Okay, ni t-shirt, singlet sorry. So saya akan gunting di tengah ni dulu ya. Okay. Kita akan gunting supaya memudahkan untuk kita nak buat bulatan dia nanti. Okay. Kita nak kembangkan dia. Alright. So kita ada bulatan di sini. Hari ni kita ambil belah sini lah kot. Siapa boleh. Okay. Hari ni kita kurang menjahit. Kita menggunakan getah. Alright, so ini kita buang dulu takut nanti terganggu kita punya ni. Okay. Okay, sotong tu rupa dia okay, kertas tak ada bersama dengan saya, tak apa. Okay, alright, saya menggunakan ni. Okay, sotong dia octopus. Octopus tahu kan rupa dia macam mana? Octopus octopus kurita. So lebih kurang saya buat sketch kat sini lah So lebih kurang saya nak sotong tu lebih kurang macam ni. Lepas tu di tangan dia. Lebih kurang lah Lepas tu rekaan dia terpulang. Rekaan nak buat macam ni, mungkin dia nak pakai topi ke. Ni mata dia, ni mungkin mulut dia. Lebih kurang macam ni, nampak tak? Nampak tak rekaan sotong saya? Lebih kurang Okay, alright, kita akan buat sotong tu malam ni. So sebelum tu kita nak buat dia punya kepala tu dulu. Okay, dia punya kepala tu, apa yang kita perlukan adalah lebih kurang, saya perlukan bulatan satu bulatan. So apa yang saya akan buat adalah saya akan lipat dua. Okay. Saya akan ambil pensel ni. Kita lipat 4 pun boleh juga. Lipat 4. Okay. Dan lukis di sini. Besar sikit pun tak apa. You nak buat besar, you nak buat kecil pun boleh, tak jadi masalah. Okay. Alright. Nampak kan?
Lukisan ni saya dah buat warna biru ni. Okay, kita akan gunting. Kita akan gunting. Tak apa, tak perlu orang kata tak perlu kemas sangat pun tak apa sebab nanti kita akan buat dia punya tangan kaki dia tu. Menggunakan t-shirt. Sebenarnya kalau you all nak guna cotton pun boleh ataupun minky, kain jenis pinky pun boleh. Alright, ini kita letak tepi dulu sebab nanti kita akan gunakan untuk benda lain. Alright. So kita ada lebih kurang di sini. Nampak kan? Okay. Alright, kita nak buat kepala dia dulu. So apa yang akan saya lakukan adalah saya akan ambil kapas ataupun you boleh pakai polyester. Polyester tu yang dalam bantal. Okay. Saya ada kekabu di sini. Dua-dua saya ada polyester dan juga saya ada kekabu. Tapi malam ni special sikit. Sotong saya diisi dengan kekabu. Baru buka dah berterbangan dah. Okay. Kekabu, alright. So ini, terbang. So bagi mereka yang allergic, thank you Kak Rafia. Okay, so bagi mereka yang allergic pada habuk, pastikan pakai mask masa buat ni ataupun you all buat di luar rumah. Okay, alright. So ni kita buat dia punya kepala. Ni kita crumplekan dia, jadikan dia. Kalau rasa tak cukup, you all boleh tambah. Tapi saya nak buat kecil je dulu untuk malam ni. So kita terbalikkan dia. Sekejap ni bahagian sini. Kita kecil penyekkan dia. Yang ini selain daripada kita buat toys untuk anak-anak, kita boleh buat macam rattle. Rattle untuk baby. Tapi janganlah pakai yang recycle punya ni Okay, kita buat macam ni dulu. Nampak tak? Nanti kita akan adjust. Okay, rasa macam nak tambah lagi kecil je pula kan. Tambah sikit lah, saya nak tambah sikit. Sekejap lagi bersih dah ni sebab kekabu ni saya beli dekat Kuala Kangsar. Okay, kita masukkan. Saya beli kat Kuala Kangsar, sekilo saya tak ingat berapa dah itu. Saya beli banyak kilo jugalah sebab kita nak buat, maksud saya nak buat bantal. Saya bantal nenek saya belah Penang memang kita orang buat bantal sendiri. Saya ada bantal saya daripada kecil sampai besar, masih ada dengan saya. Bukan bantal busuk, bantal wangi tau. Okay, alright. So basically this is what are we going to do. Nanti kita akan adjust kepala dia lah. Okay. Ni tak payah jahit. So ni kita dah buat macam ni. Nampak? Buat bulatan. Dan kita akan ikat getah. Inilah dia gunanya getah ni. Okay. Getah ni kita akan ikat. Okay. Kepada kawan-kawan di luar sana, I hope this projek ni ataupun benda ni boleh bantu you all lah untuk orang kata cari jana pendapatan, boleh buat soft toys. Okay. So dah siap. Kan simple je. So ini you all kena adjust sikit lah. Bagi semua dia masuk, bagi kemas. Alright. So lebih kurang macam ni, nampak? Kita ketatkan dia sikit ketatkan dia sikit. Simple je, orang yang tak tahu menjahit pun boleh buat. Ni tak perlu menjahit sangat. Alright, so kita dah ada dia punya skirt-skirt ni. So apa yang akan saya buat, dia punya bahagian tepi-tepi ni saya akan gunting. So lepas gunting saya akan buat dia punya, saya tak tahulah ada nama spesifik dia ke apa ke, janggut ke, tangan ke, kaki ke, saya tak pasti. But what you can do is we are going to do some pleats ataupun tocang untuk buat kaki dia. Kalau kita nak buat tangan itu seperti sebiji, rasanya bukan tak boleh, boleh mengambil masa sikit. Tapi kita nak, orang kata dengan masa yang ada ni kita akan buat benda ni. Okay, apa yang saya akan buat adalah saya akan gunting dia. Okay. Gunting jangan sampai ujung tau, sampai lebih kurang di sini. Okay. Lepas tu nanti kita akan cantikkan sotong ni dengan apa lagi? Dengan magnet. Okay. Saya kadang guna benda ni untuk buat, saya pernah buat
cat, saya pernah buat rabbit. Malam ni rasa-rasa feeling-feeling nak buat sotong pula. Okay, bila kita buat benda ni, kita boleh jimat masa, kita boleh save the earth untuk kita buat daripada bahan terbuang, dan kita boleh buat as a gift. As a gift untuk baby yang baru lahir. Okay. Untuk mereka yang apa orang kata ada anak kecil, untuk kita buat hadiah hasil tangan kita kan. Okay. Macam saya kalau nak buat sotong ni, apa yang saya biasa buat, saya akan pleat dulu. Okay, so ini biar duduk diam dulu. Saya akan pleat yang ni dulu sebab saya tak tahu berapa ni. Kita buat tocang. Okay. Ini you all mesti tahu punya, mesti buat. Okay, nampak? Biar dulu, 1, 2, 3. Okay. Kita buat tocang dia. Okay kawan-kawan, you all boleh gunakan ilmu apa yang saya bagi. Sila share. Lagi banyak you all share, lagi banyak pahala you all. Bukan pada saya saja tapi pada semua. Pada kawan-kawan. Kepada penonton. Share untuk you all buat. Yang ni anak sotong kita buat. Malam ni kita buat baby sotong. You all nak buat besar pun boleh. Oh ni okay, alright. Kita dah ni. Kita adjust dia sikit. Senang je buat ni, pejam mata je pun dah boleh buat. Tapi pejam mata sekejap lagi kan hampa gunting jari hampa pula kan. Okay, kita buat. Tak apa, di hujung ni tak apa. 3, banyak lagi. Pastikan gunting tajam. Okay, jangan lupa join WhatsApp kita. Yes, kita ada WhatsApp group. Bila kita buat WhatsApp group, itu pun salah satu marketing juga, bukan kepada pada community di dalam group WhatsApp group tu. Saya akan share tentang e-book. Saya sebenarnya sepatutnya ada e-book yang kedua patutnya keluar, tapi agak sedikit kengkangan masa. So insyaAllah saya akan beri. Kepada mereka yang baru nak join, saya akan bagi free e-book kepada anda. Free e-book hanya kepada mereka yang join WhatsApp group. Dalam WhatsApp group je saya bagi. Luar pada tu saya minta maaf. Saya belum bagi lagi. Mungkin satu hari nanti saya akan jual saya punya buku tu, tapi kalau sesiapa yang dalam grup WhatsApp group Ratu Manik, kita akan bagi secara percuma. And lagi satu, jika anda ada produk untuk dipromote, saya sedia untuk berkongsi ataupun promote produk you all. Okay, macam tadi saya promote 3 produk. Satu produk adalah agak-agak nyonya. Dia orang kata ajar tentang marketing, cara marketing dia, iaitu dengan bagi business card. Lagi satu adalah bagi mereka yang nak try homeopati, boleh try, boleh tengok di Sofia Homeopati Center di Negeri Sembilan, tak silap saya. Dan bagi mereka yang nak try chips, pak chips tadi tu, itu adalah usahawan Rizda. So mereka mendapat bimbingan. So kalau mereka yang nak tahu lebih lanjut bagaimana untuk mendapat grant ataupun bantuan daripada agensi, kenalah rajin-rajin tengok kita punya Ratu Manik. Okay, like and share. Sebab apa? Kadang-kadang kita ada share tentang information di mana agensi yang ada khusus ataupun yang buat open for grant. This year belum ada lagi. So share kita punya live malam ni, dan juga kejap. Okey. Dan 1 2 sekejap 1 2 lagi 1. Yalah. Dan bila kita lagi banyak kita berkongsi, sebenarnya lagi banyak ilmu, tidak kedekut. Jangan kedekut. Lagi banyak sebenarnya you all akan dapat. Okey. Sekejap Dan biasanya live saya ni, biasanya lah,
Octopus lah ni, baby dia. Kita buat soft toy malam ni, tak tahulah kenapa saya nak menyotong. Sebenarnya hajatnya saya nak buat benda lain, binatang lain. Soft toys lah kan, benda lain. Tak tahu kenapa agaknya saka sotong datang kat saya kot. Okay, alright. So ini dia punya kaki tangan dia lebih kurang. Ini anak dia. Okay, untuk kekemasan, apa yang saya lakukan biasanya, okay, gunting pula, benang dengan jarum. Okay, saya, kalau you all nak buat untuk you all punya, gunakan warna yang sama. Yang ini sebab saya nak mengajar untuk you all. Saya menggunakan warna merah. Pastikan mati belakang ni. Okay. Okay, kaki sotong ni, dia punya kaki tangan dia ni, kita nak matikan dia. Kita cucuk sikit. Okay, nampak kan? Kita cucuk sikit. Ya, ini octopus, baby octopus. Selalu common makan baby octopus dekat Sushi King kan. Hari ni kita bersama baby octopus di Ratu Manik. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa menyokong saya, yang sentiasa berkongsi ilmu, support saya dan bagi pendapat. Ada sebelum ni saya sedia menerima apa saja komen daripada kawan-kawan. Ada yang kata jangan cakap laju sangat. Okey, saya cuba perlahan-lahankan. Okay, ni kita dah buat satu kaki, nanti kita akan buat kekemasan dia. Dan ada yang cakap, teacher boleh buat kelas offline tak? Boleh. Tapi kami sedang mencari tempat ataupun lokasi untuk untuk buat ramailah. Sebab lepas ni saya punya kelas maksimum 25 ke 30 orang secara offline. Kalau online, insyaAllah kita boleh buat not more than 50. Okay. Sebab online ni kita akan adakan kelas online mungkin end of this month. End of this month untuk kelas kita akan buat secara online. Dan pada bulan April, kita akan buat secara offline. Masa tu, Rotan akan bekerja. Okey, sekejap Dia mengambil masa sedikit untuk buat dia punya hujung ni. Okey, ini kita buat baby octopus soft toys. Sebenarnya apa yang you all boleh buat bentuk kucing, boleh buat bentuk giraffe. Sebenarnya malam ni saya nak buat giraffe. Tapi tak jadi. Saya tak tahu kenapa saya nak buat sotong. Saya nak menyotong juga malam ni. So terjadilah octopus ni. So ini you all boleh buat untuk as a gift to your friends, as a gift to, okay, macam Kak Ida buat buat fat craft tu ada nama. So dekat sotong ni boleh letak nama. And selain daripada soft toys, apa yang you all boleh buat, sebab saya suka buat sesuatu yang orang kata 2 dalam 1 lah. Boleh buat benda lain lah selain daripada soft toys ni. You all boleh buat tempat letak tu, pin. Biasalah kan, perempuan suka now hilang. Sebenarnya itulah terjadi kepada saya. Rasanya pin dah beli satu papan tu, hilang juga. Itu pin tudung. Belum lagi brooch. Awak tu toke brooch, hilang juga. Atau macam mana? Itulah dia perempuan kan. Okay, right. So kita ada lagi satu untuk kita buat dia punya kaki sotong ni. Ini kira ni baby sotong girl lah. Sebab dia warna pink kan. Pink ke peach ni. Pink kot. Okay. Ini kalau you all nak gunakan t-shirt yang
apa tu, t-shirt yang bercorak pun tak jadi masalah, itu pun boleh. Oh, tadi saya kat sini saya setengah jalan kot saya cakap pasal sponsorship tu, okay? Bukan sponsorship, maknanya untuk saya bantu untuk promosi, saya akan buat secara percuma sahaja dalam masa mungkin sebelum raya ni lah saya akan bantu. Mungkin kita tak tahu siapa audience kita, mungkin malam ni ada audience yang nakkan produk anda, mungkin ada juga yang ingin membeli, tak kisah apa saja jenis produk yang you all nak saya promote, insyaAllah saya akan cuba promotekan. Biasanya apa yang saya akan buat adalah, satu, secara live di sini di Ratu Manik. Second, saya akan share di YouTube channel. Third, saya akan promote di dalam Facebook ataupun IG saya. Okay, insyaAllah lagi banyak kita membantu, lagi banyaklah apa orang kata kita boleh dapatlah bantu kawan-kawan. Saya nak bantu dari segi duit, saya mungkin tak mampulah. Okay, so kita bantu dari segi promotion, daripada saya bebel-bebel sambil-sambil ajar craft, sambil-sambil saya promotekan produk you all. Sambil tu sama-sama lah kita ni. Okay, dah siap. Okay, untuk kekemasan hujung-hujung dia ni, sebab dia tak ada mata lagi, macam kelakar pula rupanya ya. Kalau besar cantik tau, ni mungkin sebab kecil sangat kot. Okay, kita gunting dia bagi kemas hujung-hujung tu. Okay, agak tebal sikit di sini. Okay, buang. Kalau katalah you all nak kain-kain perca ni nak masukkan dalam, contohnya macam dalam kepala sotong ni pun boleh juga. Boleh dijadikan ni. Tapi dia punya tu tak even lah, tak cantik lah, kita tak boleh nak adjust dia. So ini kita buang. So bagi mereka di luar sana, jangan lupa share saya punya malam ni. And kita sama-sama share ilmu untuk mereka yang tak tahu nak idea nak buat apa untuk perniagaan. Mungkin ini adalah salah satu yang boleh digunakan. Okay, oh ni ada lagi satu. Lagi satu kaki sotong. Malam ni nak menyotong. Okay, alright. So kita letak ke tepi dulu sampah sarap ni. Mungkin kita akan boleh gunakan sesuatu untuk sesuatu. Alright, dah siap dah. Sotong basic dia. Okay, nampak kan? So kita akan adjust. Okay, saya nak buat mata dia. Okay. Okay, lagi satu, kalau you all buat plush toys untuk anak-anak, apa yang you all boleh buat, boleh masukkan loceng di dalam ni. Okay, so bila dia pegang dia ada kling 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 kling. Lepas tu apa yang you all boleh buat adalah apa orang kata, ni buat tocang kan. So bila buat tocang, salah satu apa dipanggil, dalam masukkan dalam tocang ni plastik. Kadang-kadang baby dia suka bunyi ataupun bolehlah masukkan loceng dalam ni, lepas tu boleh letak plastik, apa lagi ataupun boleh guna material yang berbeza untuk mereka merasai sistem kognitif mereka untuk merasai sesuatu mungkin yang kasar sikit, mungkin yang lembut sikit, guna satin pun boleh, you all jahit je di sini, okay? Tapi tolong hati-hati untuk baby, kena ada bahan yang elok lah, janganlah bagi sembarangan. Right, kita nak buat mata dia. Okay, mata dia. Saya nak gunakan ini pun boleh juga. Tapi ini kalau untuk baby agak tajam. Nope, I think I will use okay, apa manik kita ada. Saya terlupa lah nak ambil manik ni sebab excited nak menyotong ni pasal kan. Okay, tak apa. Apa yang kita boleh buat ni sebagai rekaan kita pada malam ini. Kita ada warna kuning, sekejap lagi lah kita gunakan. So saya nak buat mata dia ni. You all nak guna mata yang apa nama tu? Mata yang mata tu pun boleh juga, you all boleh tampal je, tapi malam ni saya nak menjahit. Okay, pocok. Right, so this is our sotong. So kita yang buat dia. So apa yang kita nak buat adalah kita cucuk sikit. Right, and then kita ambil manik kita ni. Cucuk sini. Cucuk 2 kali.
Okey, ni sebelah mata. Nak guna manik yang besar sikit pun boleh, tak jadi masalah. Okey, kita buat sebelah dia pula. Juling lah biji mata sotong kan? Tak apalah. Okey. Kita matikan. Okey, saya nak buat mulut dia, nak matikan boleh tapi nak buat mulut dia pun boleh juga. Saya nak buat mulut dia macam mana mulut dia senyum lah, mulut dia besar. Okey, mulut dia besar ni macam ni. Okey. Okey. Saya matikan sikit lah kat sini sebab takut dia tertarik dengan yang atas. Okey. Dia boleh guna jahitan Kia pun boleh. Okey. Oh, sotong. Kalau nak guna manik pun boleh tapi saya saja tak nak guna manik yang ini. Biar dia pakai lipstick merah. Ini anak sotong baru nak up warna pink. Okey. Sotong ni senyum ke tak ni? Okay. Alright. So bagi mereka jangan lupa join kita punya WhatsApp group. Sebab apa? Saya akan share saya punya e-book di dalam WhatsApp group sahaja. Okay. Bila kita buat WhatsApp group, dalam tu banyak yang kita share tentang ilmu kemahiran manik. Okay, alright. Dan juga craft tangan. Kalau you all nak live bersama saya sebenarnya nak interview beberapa usahawan-usahawan craft di luar sana ni. Kalau ada sesiapa, okay, dia dah senyum, nampak ni? Dia senyum. Dah macam toyol dah aku tengok. Okay, siapa yang Waalaikumsalam. So saya nak kongsi, bukan nak kongsi, saya nak interview usahawan-usahawan di luar sana. Okay, dahsyatlah sotong kita ni. Okay, alright. So untuk nak coverkan dia punya necklace yang tak cantik ni, kita boleh ambil kain ni, mana yang mungkin di bahagian mana kita boleh ambil. Bahagian lengan dia ni kan, kita boleh gunakan. Okay, mungkin lagi satu, hari Ahad ni saya tak ada, saya minta maaf. So kita gunting hari ni sebab kita nak buat dia punya leher dia tu. Kita nak buat collar dia, nak coverkan getah tu hari Ahad ni saya minta maaf saya tak ada. Saya akan masuk hutan. Not so hutan lah. Tapi tidak berada di kawasan, tak dekat sini lah. So macam mana kan kita nak buat live di dalam hutan. Saat lagi kan yang teman saya nanti monyet lah, lipas dalam hutan, kat dalam rumah pun ada kan. So okay, kita dah potong ini. Okay, kita nak pakaikan dia. Nampak? Kalau dah pakai macam ni tak adalah nampak dia punya leher dia kan. Buat rebin lah, buat rebin. Okay. So minggu depan saya tak ada. Mohon maaf saya cakap awal-awal, saya tak ada minggu depan. Lepas tu, cukup ke ni? Lepas tu insyaAllah hari Rabu kita akan ke udara kembali. Okay lah ni. Cokek dia Sekejap kita adjust dia. Kita gunting sikit. Lepas tu hari Rabu kita akan kembali. Minggu depan kita ada lagi satu sponsorship. Apakah ia? Kita gunting sikit ni so you kena tunggulah. Siapa nak, saya nak bagi sikit lah sponsorship tu. Saya nak bagi satu produk kot. Tak apa benda apa yang dia akan bagi. Okay, kita akan penyek-penyekkan dia sikit sotong ni. Okay, cover lah dia punya sotong tu. Tak ada macam rupa sotong ya. Okay, alright. So ini dia, kita dah siapkan soft toys. Tapi yang ni kecil je lah saya buat. Purposely saya buat kecil saja. Sebab kalau besar dia mengambil masa yang agak lama lah untuk kita buat, tak sampai sejam. Akan mengambil masa sejam. So ini adalah sotong kita. Kita ada manik juga di sini.
Okey, bagi mereka kalau nak tambah mungkin kita boleh, ingat tak kita buat manik ni kita boleh tampal di sini. Okey, lagi satu kalau apa yang you all boleh buat, okeylah dia pakai ni lah. Tak nak pakai ni lah, nak pakai colour putih, Seksi colour putih. Tak nak colour coklat sebab mata dia dah coklat. Okey tak? Okey lah. Alright, so ni. Alright, so kita akan tampal manik ni di sini. Kalau ni kalau jantan kita bolehlah buatkan dia bolehlah buat color apa pakai ni. So sangat tu. Pakaikan dia topi, tapi yang ini sebab dia bertindih kan dia pakailah rebin. Tak naklah warna ni lah. Kau kan macam-macam dugaan. Macam-macam color ada. Kita yang buat dia. So kita ada apa orang kata ada pilihan. Okay, sekejap kita masukkan jarum. Okay, kalau you all ingat kalau you all buat untuk you all pakai warna yang sama tau dengan ni, pakai warna pink ni sebabkan saya nak buat untuk live malam ni. So, okay, sotong ni pakai tak kat sini. Okay, pakai topi ni kau. Pakai topi sini, tepi lah. Okay. Okay, janji dia melekat. Sudah. Ini you boleh buat gift tau untuk untuk bayi baru lahir ke, boleh buat untuk anak-anak ke. Okay, kita dah lebih kurang sikit kat sini. Okay, yang manik saya tunjuk ni, yang saya jahit ni saya dah tak nak apa orang kata tak nak tunjuk lah sebab saya hari tu dah tunjuk 2 kali. So kali ni orang kata saya dah buat benda ni siap-siap, tinggal untuk kita buat dia punya tu. Okay dah. Kan dah siap sotongnya. Sotongnya. Tomennya dia. Ini baby sotong. Okay. Dia pakai rebin. So katalah yang dekat sini ni, yang dekat bahagian dia punya tengkuk ni kita tak jahit-jahit sangat. So dekat tengkuk ni kalau tak nak pakai benda yang sama pun boleh. You all nak pakai ribbon pun boleh. Sotong ni, octopus ni, kita boleh pakaikan di tudung pun boleh juga. Saya tengok sekejap kalau ada material dekat sini. Oh lah, nampak? Kalau kita tak pakai tu kita boleh pakaikan dia, mungkin kita boleh buatkan topi kat dia kan. Nampak tak? Boleh pakai topi. Lepas tu kalau katalah kita ada kain, mana dia, suruh dia pakai tudung sikit kan. Mana ke? Ini apa ya? Pun tak ada. Okay, let's say kita ada ke kain-kain? Okay, katalah kita ada kain kat sini. Kita ada kain. Kita nak tukar. Kita tak nak bubuh benda ni. Tapi saya dah jahit lah contohnya. Katalah dia tak nak bubuh kat sini. Lepas tu nak pakaikan dia tudung. Jahitlah cantik sikit kat sini. Pakaikanlah sotong tu tudung. Barulah muslimah sikit kan. Pun boleh juga. Pakaikan dia macam key. Kan. Okay, ini antara idea lah. Boleh pakaikan dia tudung. Ini sebab naik sikit. Okay, boleh pakaikan dia key. Barulah nampak rap-rap sikit. Okay. Ataupun you all boleh, lagi satu saya nak tunjuk, ni kira you all nak pakai key, ataupun apa yang you all boleh buat adalah buatkan sikit dia punya bahagian mungkin yang mana yang bahagian yang boleh digunakan. Okay, contohnya bahagian tepi lengan ni kan, boleh buat macam keychain kat sini. Okay, malam ni saya tak adalah sebab saya tak bersedia. Tiba-tiba idea tu sampai, kita boleh buat keychain, kita boleh gantungkan dia. Okay, alright, selain daripada sotong ni, boleh jadikan hadiah, you all boleh letak pin, okay, di atas sini. So pin tiada, ni jarum ke pin ke, dah boleh jadi macam tu, nampak tak? Okay, right. So, diharap ia membantu you all di luar sana untuk buat sesuatu yang berkaitan dengan bahan-bahan terbuang. Okay, dengan saya sekarang ni, saya ada satu toys yang saya dah buat awal. Ini daripada t-shirt juga. Okay, ini orang kata kakak sotong tu. Okay, yang kita ada di sini. Alright, rasanya adakah kamera kita? Okay, tu dia.
Ini baby sotong yang kita buat tadi. Ini kakak dia. Kakak dia besar sikit. So kakak dia ni, kakak dia ada mata, dia pun senyum, tapi senyuman dia kecil sikit lah, dia berbandingkan dengan adik dia. Okay, ni adik dia. Ini kakak dia pun pakai ribbon. Ada ribbon, ada jahitan ni. Okay, jahitan ni, jenis jahitan ni, ini adalah roping ataupun kita panggil S. Okay, kalau siapa yang nak belajar, sebab ni ada tiga ke empat teknik. Yang teknik yang saya ajar ada 2 teknik yang memudahkan sebab ramai yang tak tahu bagaimana nak buat dia punya curvy. Mungkin apa yang dia orang belajar, benda tu biasa dan dia kena orang kata jahit secara slanting, tapi dengan cara yang saya ajar, you akan buat di atas permukaan satu garis yang cantik. So ini adalah antara modul, yang ni kan you all dah belajar. Okay, ini antara modul yang akan kita ajar dalam kelas bulan 4 nanti insyaAllah. Sebab apa? Untuk persediaan raya, untuk mereka menerima tempahan manik untuk raya. Okay, alright, rasanya sampai di sini saja kita punya live pada malam ini. Macam saya katakan, jangan lupa free marketing. Kalau you all hantar parcel ataupun hantar produk untuk kawan-kawan, so ataupun untuk customer, pastikan letak name card, letak brochure ataupun letak tentang produk, orang kata selain pada produk yang you all hantar tu, mungkin you all hantar brochure tentang syarikat anda sebab kita nak memperkenalkan orang. Selain pada you all keluar di Facebook ataupun di IG, pastikan kita akan buat secara percuma sebab sekarang ni dah mahal. So kita kena pandailah menggunakan free marketing untuk perniagaan anda. Alright, so sampai di sini saja. So Sotong pun nak rehat. Jangan lupa join WhatsApp group kami yang kami dah dah share di komen. So terima kasih kepada anda yang join kita punya live pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih dan maaf kalau ada salah dan silap. Diharap apa yang kita belajar hari ini ataupun malam ini dapat membantu anda untuk untuk jana pendapatan ataupun untuk diri anda bagi gift kepada orang. Okay, alright. Saya sudahi dengan Assalamualaikum dan selamat malam. Stay at home and stay safe.